Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan boleh naikkan sikit slide tu. Kumpulan 13, set 33. Tajuk artikel kami adalah pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Saya Siti Sarah binti Ahmad Ubaidah, nombor matrik P123143. Rakan saya yang lain seterusnya Nurul Syakira binti Alias, Hurul Ain, Nur Huda, Nur Syuhada, Amara dan Eva Mizroni Miun. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okay, kita pergi kepada kritikan tajuk. Yang pertama ialah daripada kritikan daripada segi penggunaan kandungan jenis penggunaan bahasa tajuk. Okay, kritikan penggunaan bahasa pada bahagian tajuk mudah difahami pembaca kerana penggunaan ayatnya yang ringkas. Jadi kelebihannya di sini ayat tajuk mudah untuk difahami. Yang kedua, nama tajuk. Jadi tajuk terlalu besar dan fokuskan kepada ayat yang tertentu sahaja. Okay. Cadangan dan penambahbaikan. Yang pertama, pembaikan tajuk. Contohnya cadangan kepada ayat Sekolah Kebangsaan di Malaysia ataupun boleh tambah ayat cadangan Sekolah Rendah Kebangsaan di Malaysia. Okay, nombor 3, patah perkataan. Jadi patah perkataannya disusun dengan baik. Okay, selain itu, cadangan menambah baik ayat yang mudah untuk difahami. Dan yang keempat, huruf tajuk. Penulis menulis keseluruhan huruf pada tajuk bermula dengan huruf besar. Okay. Maksudnya, kita buat dekat sini satu ayat tu pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Okay, seterusnya kita pergi kepada Ain untuk buat kritikan jurnal. Okey, seterusnya untuk kritikan di bahagian jurnal, jika dilihat di nombor yang pertama, format yang digunakan untuk jurnal itu hampir lengkap dan kelebihannya secara keseluruhannya penulis menepati format yang diperlukan. Dan yang kedua, pada pautan jurnal, penulis tidak meletakkan pautan jurnal sebagai bahan utama yang mudah untuk dirujuk. Jadi sebagai cadangan dan penambahbaikan, cadangannya penulis perlulah meletakkan pautan jurnal agar mudah pembaca Ain ada ke? Okey, sorry. Sebagai Okay. contoh, dapat dilihat di pautan web yang terpapan. Ain okey ke? Okey, tak apa, saya sambung. Contohnya pautan web seperti dia ada HTTPS, journal ataupun pautan web yang biasa kita nampak dia ada ISSN ataupun EISSN. Okay, seterusnya kita pergi kepada kritikan abstrak. Okay, yang pertama, lihat kepada kata kunci. Maksudnya kritikan kita perlukan pertambahan perkataan. Cadangannya tambah perkataan bagi pelaksanaan dan juga sekolah kebangsaan kepada kata kunci tersebutlah. Yang kedua, kaedah metodologi. Maksudnya masa dalam kritikan abstrak tidak meletakkan kaedah metodologi di perenggan abstrak. Maksudnya penulis perlulah memasukkan kaedah metodologi kajian secara terperinci di dalam penulisan yang terdapat di abstrak. Seterusnya, nombor 3 ialah kesimpulan. Kita nampak dekat sini artikel tiada ayat bagi mengesan kesimpulan. Maksudnya, contohnya meletakkan perenggan ayat kesimpulan ke dalam abstrak. Contohnya penulisan ini menyimpulkan keseluruhan artikel secara ringkas agar pembaca dapat mengesan bahawa di hujung abstrak terdapat kesimpulan yang dinyatakan dengan baik. Okay, seterusnya. Okey, bagi keseluruhan kandungan abstrak, ayat yang ditulis oleh penulis
ringkas dan mudah difahami. Okey, seterusnya. Okey, bagi kritikan bahagian pengenalan, antara ayat yang ditulis oleh penulis ialah antara usaha Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dengan menambah baik aspek pentaksiran melalui beberapa strategi memperkasakan pentaksiran mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi seperti ayatnya macam tergantung dan tidak lengkap. Dan tiada juga huraian selanjutnya dalam seluruh pengenalan. Cadangannya penulis telah pun menyebut perkataan beberapa. Jadi penulis seharusnya lah menyatakan satu atau beberapa contoh strategi yang telah dilaksanakan oleh KPM seperti ayat yang telah dinyatakan lah. Okey, yang kedua, keseluruhan bahagian pengenalan. Kandungan di bahagian pengenalan berkesinambungan dengan ayat seterusnya, tetapi hanya menyebut tentang definisi pentaksiran dan pentaksiran dalam pendidikan. Cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah penulis perlu menyatakan definisi alternatif dan digital, memandangkan tajuk yang dikaji berkenaan dengan pentaksiran alternatif digital. Seterusnya. Okey, seterusnya pengenalan. Penulis masukkan rujukan yang terdahulu di dalam penulisannya dan ianya tidak menempati struktur yang terkini. Contohnya, dekat dalam jurnal penulis menulis justru pentaksiran sangat membantu guru dalam membuat keputusan pembelajaran, dari mana ianya merupakan suatu proses pengumpulan, sintesis dan menginterpretasi maklumat yang tujuan pengujian, pengukuran dan penilaian. Di sini kita nampak penulis memasukkan Airasian 2001. Cadangan dan penambahan di sini, penulis perlulah mencari intipati yang bertepatan dengan isu semasa terkini, maksudnya 5 tahun ke atas, untuk mendapatkan isi yang berkenaan dengan pentaksiran sekolah, dan penulis juga boleh membuat penambahan rujukan, iaitu menambahkan lagi isi pentaksiran bagi abad ke-21 yang mengikut pendidikan masa kini. Okey, seterusnya pelaporan pentafsiran sekolah rendah. Di dalam penulisan ini, penulis memfokuskan kepada pelaporan pentafsiran sekolah rendah. Penggunaan sekolah kebangsaan yang terdapat di dalam tajuk yang boleh menyebabkan kekeliruan dengan sekolah menengah kebangsaan. Maksudnya cadangan penambahan kita, bagi mengelakkan kekeliruan, penulis disarankan menulis perkataan sekolah rendah kebangsaan berbanding sekolah kebangsaan yang terdapat di dalam tajuk penulisan. Seterusnya, kita pergi kepada rakan yang seterusnya. Okey, pada bahagian pengenalan tersebut dapat dilihat di bahagian pelaporan pentafsiran sekolah rendah terdapat kesalahan ejaan, iaitu karakter, yang mana ejaan yang sebetulnya adalah karakter. Okey, selanjutnya pentafsiran alternatif digital. Penggunaan bahasa Inggeris mestilah menggunakan format italic bagi membezakan penggunaan bahasa Inggeris dalam penulisan. Contohnya, penulis meletakkan know-how dekat dalam jurnal. Jadi penulis mestilah menulis dengan berbentuk italic di dalam penulisan berikut. Maksudnya kita ada know-how dekat situ, maksudnya kena italickan penggunaan bahasa Inggeris tersebut. Okay, pelaporan pentafsiran sekolah rendah dan pentafsiran alternatif digital. Di sini, poin tersebut penulis menggunakan bentuk grafik seperti jadual gambar raja bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan isu yang dibicarakan dan tidak bergantung kepada tulisan fakta semata-mata. Kelebihannya, susunan seperti ini dapat membantu pembaca memahami artikel dengan lebih baik. Okay, pergi kepada kritikan metodologi. Okey, untuk kritikan metodologi, untuk kandungan jurnal ini hanya menggunakan metodologi sumber primer dan sekunder. Sumber yang digunakan ialah buku-buku ilmiah, tesis, artikel jurnal, akhbar dan kertas persidangan. Untuk kritikan, tahap kebergantungan terhadap kajian-kajian lepas adalah tinggi. Cadangan penambahbaikan, kajian perlu menggunakan kaedah lain seperti temu bual dalam kalangan guru-guru berpengalaman atau guru pakar dalam bidang pentaksiran. Yang kedua, oleh hal demikian, pengkaji bukan hanya bergantung semata-mata kepada kajian lepas sahaja. Okey, untuk nombor 2, penulis jurnal ada menyatakan di bahagian, ada menyatakan
pengumpulan data dan menganalisis data. Okey, kritikannya bahawa metodologi tersebut yang digunakan tidak ditulis dengan jelas. Okey, untuk cadangan penambahbaikan, penulis perlu menjelaskan metodologi yang digunakan secara terperinci di bahagian metodologi. Penulis boleh menjelaskan secara turutanlah proses pengumpulan data secara yang turutan. Okey, untuk yang nombor 3, penulis menggunakan rujukan dari bahan sumber primer dan sekunder. Sumber yang digunakan adalah tesis semua tu. Okey, kebanyakan sumber bahan yang digunakan penulis adalah terkini iaitu 10 tahun dari 2022. Okay, penambahbaikan lebih baik untuk penulis menggunakan sumber bahan bacaan atau kajian yang lebih terkini iaitu 5 tahun dari 2022. Okey, contohnya di sini yang keempat adalah Thurston 1929. Sumber bahan yang digunakan penulis terlalu lama. Jadi penulis perlu menggunakan bahan bacaan atau kajian yang lebih terkini lah. Sebab yang ini terlalu lama. Okey, seterusnya. Seterusnya ketika dapatan kajian. Yang pertama, tahun rujukan. Rujukan yang digunakan oleh penulis menghasilkan artikel ini tidak sepenuhnya terkini. Contohnya di dapatan kajian, penulis menggunakan rujukan pada tahun 2016. Penambahbaikan sumber rujukan yang terbaik dalam penghasilan artikel ataupun jurnal seharusnya terdiri daripada yang tidak melebihi 5 tahun. Yang kedua, penggunaan bahasa. Penulis menggunakan bahasa yang ringkas, contohnya PBD. Jika menggunakan bahasa yang ringkas, penulis perlu menyatakan singkatan tersebut. Contohnya pentaksiran bilik darjah, bukan PBD sahaja. Okey. Huraian. Huraian kelemahan kepada cara penulis menghuraikan ayat penulisan yang terlalu ringkas dan padat. Penulis cadangan penambahbaikan. Penulis hendaklah menerangkan dengan lebih jelas dan mendalam di bahagian dapatan kajian sejajar dengan penerangan daripada metodologi kajian yang telah dinyatakan. Seterusnya. Okey, seterusnya cadangan dan kesimpulan. Cadangan jurnal, cadangan yang diberikan terlalu ringkas tanpa penerangan untuk penambahbaikan kajian. Untuk penambahbaikan, penulis perlu memberi penerangan lebih jelas bagaimana cara untuk mengatasi cabaran pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam aspek kesediaan dan kemahiran guru. Sekiranya artikel ini dijelaskan dengan lebih dalam, kajian ini seterusnya akan lebih berkesan lah. Sebagai contoh, cadangan yang boleh ditulis oleh penulis itu sendiri perlu memberi kesedaran kepada guru agar membaca dan memahami dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu di SKP dengan betul kerana standard taksiran tahap penguasaan telah disediakan. Yang kedua, penulis juga memberi cadangan agar setiap guru perlu mengubah sikap negatif yang tidak mahu mengubah diri untuk melakukan pembaharuan. Hal ini kerana sekiranya guru mengubah sikap positif terhadap pelaksanaan pentaksiran ini akan dijalankan lebih berkesan. Yang kedua, kesimpulan. Saya melihat ada kesimpulan tidak disenaraikan tanpa sumbangan kajian. Dalam rumusan hendaklah ditulis secara ringkas tentang kajian yang dilakukan dan disertakan dengan bentuk sumbangan kajian kepada bahan ilmiah itulah. Contohnya memberi sumbangan kepada guru. Kajian ini memberi sumbangan kepada guru untuk menambahbaikan dalam pentaksiran alternatif ni. Dalam artikel ni tak terangkan apa sumbangan kepada kajian tu. Dan seterusnya, tidak kemukakan penemuan-penemuan yang penting dalam implikasi kajian.
Penulis perlu kemukakan secara ringkas tentang kajian yang dibuat dengan penemuan-penemuan yang penting dan implikasi kajian. So, bila kita buat kajian, kita perlu tahu apa kesan terhadap pembaca. So, saya kat situ saya tak lihat dalam kesimpulannya apa kesan kelebihan ataupun kesan kepada guru ataupun pembaca tu sendiri. Kalau contohnya kalau kesan tu terhadap guru mungkin memberi kesedaran kepada guru tu sendirilah, tapi kat situ dalam artikel ni tak dijelaskan. And then citation tidak membuat citation yang baru. Penulis tidak mengambil langkah membuat citation yang baru lah. Itu should be okay lah sepatutnya. Sebab kalau buat citation baru, dia akan melanggar peraturan membuat jurnal. Dan penggunaan ayat yang singkatan. Selalu saya tengok dalam jurnal ni terlalu banyak penggunaan ayat singkatan sebagai contoh GPI, PDPC dan PBD. Kalau pembaca tu sendiri dah sedia maklum apa maksud singkatan tersebut, tak apa. Tapi kita mengharapkan pembaca itu sendiri untuk dapatkan ilmu apa yang ayat singkatan tu. So, penulis disarankan untuk menulis ayat yang lengkap agar pembaca lebih faham maksudnya. So, jurnal tu lebih terkesanlah kepada pembaca itu sendiri. Dan seterusnya, kita pergi kepada kritikan rujukan. Yang pertama, melihat kepada tarikh rujukan. Rujukan perlulah ditambah baik kerana terdapat 34 rujukan yang disertakan penulis mempunyai tarikh yang 5 tahun ke bawah dan bukan yang terkini. Oleh kerana penulisan ini dibuat pada tahun 2022. Jadi cadangan penambahan, rujukan mestilah lingkungan 2017 ataupun 2018 hingga 2022 dan mestilah yang terkini. Yang kedua, merujuk pada tajuk rujukan. Tajuk bagi setiap rujukan perlulah selari dan konsisten secara keseluruhan. Cadangan penambahan, contohnya guru perlu kreatif taksir murid dalam norma baharu, maka perlulah guru perlu kreatif taksir murid dalam norma baharu. Maksudnya dekat setiap penulisan depan GPK tu mestilah menggunakan huruf yang besar di dalam rujukan. Nombor 3, kesalahan kepada format. Terdapat rujukan yang tidak konsisten, contohnya Muhammad Azizi Hassan 2022, Ogos ini mesti ditulis 2022 dalam kurungan sahaja mengikut format APA style. Yang keempat, ayat ringkasan. Penggunaan ayat ringkasan pada rujukan. Contohnya e-proceeding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan HLM 337349. Ianya selalunya tulis halaman. Nombor 5, pautan rujukan. Penulis meletakkan pautan rujukan sebagai panduan di dalam rujukan. Kelebihannya pembaca mudah untuk merujuk pautan daripada sumber rujukan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Kesalahan jarak. Pembaca dapat mengesan kesalahan pada jarak dalam patah perkataan yang terdapat melalui rujukan penulis. Maksudnya ada penulis meletakkan proceeding of international conference. Maksudnya of tu dia rapat dengan international. Jadi ayat berikut mestilah mengikut jarak yang sepatutnya lah, seperti proceedings of international conference. Kita pergi kepada yang seterusnya, kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan. Terdapat beberapa kesalahan tahun rujukan yang ditulis oleh penulis. Maksudnya macam tak sama yang ditulis daripada dekat penulisan dengan bahagian rujukan. Contoh yang pertama, di dalam penulisan Harlina 2021, tetapi pada bahagian rujukan ditulis Harlina Muhammad Ali 2020. Begitu juga nombor 2, contoh Maimun Aqsa 2022, tetapi pada bahagian rujukan ditulis kita tengok 2021. Dan yang ketiga, bahagian pembangunan kurikulum 2019, tetapi di bahagian rujukan ditulis 2018. Seterusnya, Clickman dan rakan-rakan pada bahagian penulisan ditulis 2015, tetapi di bahagian rujukan seperti kita nampak di 2013. Ada lagi yang kelima, An-Nasair Muhammad Adri dan Muhammad Adri 2021. Dia punya rujukan
2020 dan seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia 2010, tetapi di bahagian rujukan ditulis 2019. Okey, cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh penulis. Yang pertama, penulis hendaklah memastikan rujukan yang ditulis selari dengan yang ditulis di bahagian penulisan. Yang kedua, terdapat juga kesalahan ejaan tajuk seperti pelaksanaan tetapi ditulis pelaksanaan. Penulis perlu lebih teliti dalam menyatakan rujukan. Okey, seterusnya nombor 8. Rujukan ayat Al-Quran. Okey, di dalam penulisan ada penulis menulis berkaitan ayat Al-Quran, tetapi di bahagian rujukan tidak ada menyatakan rujukan Al-Quran tersebut. Seperti surah Az-Zumar ayat 9 dan surah Ali Imran ayat 104. Okey, cadangannya penulis perlu menyenaraikan Al-Quran sebagai bahan rujukan. Okey, bagi kritikan keseluruhan, saya teruskan kepada Ain. Okey, seterusnya saya Ain. Seterusnya untuk kritikan keseluruhan, yang pertama adalah penulis kurang menyatakan pendapat sendiri berkaitan isu pengetahuan, amalan dan sikap guru pendidikan Islam dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dan hanya menyatakan pendapat daripada kajian-kajian penyelidik terdahulu. Yang ini kita dapat lihat dalam artikel jika dilihat sama ada di peringkat pengenalan sehingga yang terakhir metodologi dan sebagainya. Penulis kurang menyatakan pendapat sendiri tetapi penulis lebih kepada mengeluarkan pendapat daripada kajian-kajian penyelidik yang terdahulu. Jadi sebagai penambahbaikan dan cadangan bagi kekurangan ini, penulis seharusnya lebih mengemukakan pendapat sendiri kerana penulis juga mempunyai pengetahuan dan fikiran tersendiri dalam tajuk artikel yang dibincangkan. Kerana penulis sendiri membincangkan tajuk tersebut dan itu maksud penulis juga mengkaji berkenaan tajuk tersebut. Jadinya penulis sepatutnya mempunyai pengetahuan dan fikiran tersendiri dalam mengutarakan pendapat terhadap tajuk artikel yang telah dibincangkan tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kritikan keseluruhan artikel. Pertama iaitu penulisan artikel lebih banyak menggunakan bahan rujukan yang lama. Kita dapat lihat dalam setiap bahagian dalam artikel, rujukan-rujukan yang dirujuk oleh penulis lebih lama dan cadangannya adalah penulis perlu menggunakan bahan rujukan atau kajian yang lebih terbaru. Seterusnya, artikel ini adalah lebih kepada bentuk ulasan atau kesimpulan daripada kajian terdahulu. Cadangan, penulis perlu membina sebuah kajian berdasarkan kelemahan sesebuah kajian ataupun membuat sebuah kajian berdasarkan kekurangan yang terdapat dalam sebuah kajian yang ada atau yang terdahulu. Baik, itulah saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Stop sharing kan?